Didik TV KPM. Tapi sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini, cikgu, saya nak tanya sebenarnya. Yang ni model apa, cikgu? Oh, yang ini ialah model pembangunan Ya. perancangan sekolah saya. Oh. Di mana sekolah saya tidak mempunyai bangunan 3 tingkat. Oh, So faham. inilah yang model yang kami bangunkan daripada idea guru-guru untuk memastikan sekiranya pada satu hari nanti pembangunan itu dapat dibangunkan untuk murid-murid saya kelak. Wow, hebatnya. Okey, memang cantiknya model ni. Baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan topik kita hari ini, iaitu Boleh. integriti, kan cikgu? Boleh, Chris. Okey, silakan cikgu. Saya mulakan ya, Chris. Baiklah. Okey. Murid-murid yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, cikgu jelaskan pada yang tadi, iaitu perkara pertama yang ingin kita capai pada hari ini ialah menjelaskan contoh integriti demi pembangunan negara. Contoh yang pertama, jika murid-murid tahu, adalah berkaitan dengan aspek pentadbiran. Pentadbiran. Okey. Dalam aspek pentadbiran ini adalah melibatkan perkara-perkara ini. Yang pertama, realisasikan dasar anti rasuah. Jangan terima rasuah atau memberi rasuah. Yang kedua, jaga rahsia dan maklumat sulit negara. Jangan menyebarkan apa saja maklumat negara kepada orang lain. Yang ketiga, jauhi penyalahgunaan kuasa, kedudukan dan pangkat untuk kepentingan peribadi. Ini adalah perkara-perkara yang sangat penting dalam aspek pentadbiran. Yang kedua, Chris, dan yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah, ialah aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini ialah penting kerana integriti ini adalah mempengaruhi pendapatan negara, di mana setiap perkara yang dilakukan mestilah mematuhi undang-undang walaupun menjana pendapatan untuk negara. Yang kedua, isytihar cukai pendapatan dengan telus. Jangan gagal membayar cukai. Sekiranya mampu bayar cukai, mesti jelaskan cukai. Yang ketiga, jaga dan jangan salah guna harta kerajaan. Jangan gunakan harta kerajaan untuk kepentingan peribadi. Yang ketiga, iaitu berkaitan dengan aspek sosial. Di sini, perkara yang ingin saya jelaskan ialah penguatkuasaan undang-undang adalah sama rata untuk semua orang. Tiada pengecualian setiap kesalahan itu kepada orang lain. Semua sama rata. Kalau salah, mesti disabitkan mengikut undang-undang. Yang kedua, patuhi etika organisasi. Yang ini tadi, Chris, berkaitan dengan lakonan kita tadi. Jangan terima rasuah walaupun menjadi seorang pekerja di organisasi. Yang ketiga, laksanakan tugas dengan telus dan amanah. Di mana aspek sosial ini apabila berintegriti, hati akan bersih, maka akan lahirlah perlakuan yang melaksanakan tugas dengan telus tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Faham cikgu. Jadi 3 aspek lah cikgu. Pentadbiran, ekonomi dan sosial. Okey, saya nak tanya, semua faham tak? Kalau faham boleh tunjuk emoji smiling atau senyum. Kalau tak faham, boleh tunjuk emoji sedih. Okey, cikgu, semua faham. Baiklah cikgu, apakah kita teruskan? Ya, kita teruskan. Saya telah pun jelaskan 3 contoh tadi. Takkanlah Cikgu Hawari nak bercakap seorang-seorang tanpa mengetahui mereka dapat atau tidak. Betul. Sama ada yang berada dalam talian atau yang berada di rumah. Tetapi fokus kita ialah pada mereka yang berada dalam talian. Faham? Pada aktiviti ini, kita akan buat refleksi minda. Di mana murid-murid kita akan kongsikan pendapat mereka kepada kita tentang soalan-soalan yang saya telah sediakan. Baiklah cikgu. Boleh, Chris? Boleh cikgu. Siapakah yang nak mula menjawab ini? Kita lihat. Siapa nak mula? Angkat tangan. Okey, angkat tangan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab dulu? Boleh angkat tangan. Siapa nak jawab dulu? Angkat tangan. Kita ada 4 soalan. Okey. Nampaknya Adityan. Adityan. Okey, silakan Adityan. Okey, cikgu. Boleh Adityan? Soalan yang pertama. Adityan, dengar cikgu bacakan soalan dulu. Dengar dahulu. Cikgu bacakan soalan. Senaraikan 3 aspek utama contoh integriti demi pembangunan negara. Silakan Adityan. 3 aspek contoh utama ialah pentadbiran, ekonomi dan sosial.
Macam mana, Chris? Dan saya rasa murid ini telah menjawab dengan begitu tepat. Pentadbiran, Ya, ekonomi dan sosial. sosial. Aditya telah mengulangi. Betul dan kita ke, cikgu? tengok Okey. contoh jawapan. 3 aspek utama integriti demi pembangunan negara ialah aspek pentadbiran, ekonomi dan sosial. Dan Aditya berjaya mendapat 1 bintang, Chris. Yeay, tahniah Adityan. Okey. Tahniah, Aditya. 1 bintang. Okey. Itu soalan pertama lah, cikgu. Jelas kepada soalan pertama tadi, tahniah kepada Aditya. Kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, siapa nak jawab pula untuk soalan kedua ni? Angkat tangan. Siapa nak jawab soalan kedua? Okey, Revati. Ya, Revati. Revati, cikgu bacakan soalan untuk anda dahulu. Okey. Soalan kedua ini adalah berbunyi begini. Jelaskan contoh integriti demi pembangunan negara daripada aspek pentadbiran. Boleh mula menjawab sekarang, Revati. Contoh integriti demi pembangunan negara dari aspek pentadbiran ialah hindarkan diri daripada menerima atau memberi rasuah dan tidak menyalahgunakan kuasa yang diberi. Revati menyentuh mengenai aspek pentadbiran, jangan salah guna kuasa. Ya. Boleh, Chris? Boleh kita tengok contoh jawapan? Boleh, Adakah cikgu. jawapan Revati berada di landasan atau di luar landasan? Mari kita saksikan jawapannya. Cadangan jawapan. Individu yang berintegriti demi pembangunan negara daripada aspek pentadbiran mestilah menjauhi amalan rasuah dan tidak menyalahgunakan kedudukan, kuasa dan pangkat dalam pentadbiran. Nampaknya Revati juga telah memenuhi kriteria jawapan yang kita perlukan. Tahniah kepada Revati. Dan Revati dapat 1 bintang. 1 bintang juga. Okey, tahniah Revati. Okey, baiklah. Itu dia soalan kedua. Soalan kedua pun telah pun selesai. Ya. Kita akan pergi kepada soalan yang ketiga. Baiklah. Siapa yang hendak menjawab soalan ketiga pula? Soalan Boleh angkat ketiga, tangan atau siapa yang nak angkat emoji menjawab, anda. sila angkat tangan. Sila angkat tangan anda. Ya, Amita memberikan ikon ataupun emoji senyum. Dia nak menjawab rupanya, Chris. Okey, silakan Amita. Amita, dengarkan soalan yang cikgu bacakan untuk anda ya. Jelaskan contoh integriti demi pembangunan negara daripada aspek ekonomi. Silakan, Amita. Demi pembangunan ekonomi negara, kita harus dari aspek ekonomi, menjana pendapatan negara mengikut undang-undang seperti mengisytiharkan cukai pendapatan secara jujur. Amita kata dari segi ekonomi ini, Amita menyatakan bahawa jelaskan cukai pendapatan. Ya. Boleh kita tengok cadangan jawapan contoh? Boleh, Please? cikgu. Jom. Amita dan yang lain kita saksikan cadangan jawapan contoh. Saya bacakan ya. Individu yang berintegriti demi pembangunan negara daripada aspek ekonomi perlulah telus dalam mengisytiharkan cukai pendapatan dan tidak menyalahgunakan harta kerajaan demi kepentingan peribadi. Nampaknya Amita juga telah berjaya menjawab dengan baik dan munasabah ya. Chris, kita berikan dia 1 bintang. Okey, tahniah Mirta. Okey, lagi satu soalan cikgu. Saya rasa apa kata kita bagi peluang untuk Tachiga pula. Ya, kita berikan peluang kepada Tachiga ya. Okey, baiklah. Okey, soalan yang keempat. Tachiga, cikgu bacakan soalan kepada anda. Jelaskan contoh integriti demi pembangunan negara daripada aspek sosial. Silakan, Tachiga. Individu yang berintegriti demi pembangunan negara daripada aspek sosial haruslah menerima penguatkuasaan undang-undang dan mengamalkan budaya kerja atau etika kerja yang tulus dan amanah dalam organisasi. Panjangnya jawapan, Pandang jawapan Amita. Tachiga. Okey. Oh, Amir, saya pula Tachiga, silap. cikgu. Weh, Kak silap. Minta. Okey. Ini Tachiga, okey? Ya. Kita tengok contoh jawapan. Baiklah. Daripada Tachiga tadi, adakah memenuhi kriteria yang kita perlukan? Jawapan contoh yang telah cikgu sediakan, Ya. individu yang berintegriti demi pembangunan negara daripada aspek sosial haruslah menerima penguatkuasaan undang-undang sama seperti orang lain dan mengamalkan budaya kerja yang telus dan amanah dalam organisasi. Chris, Ya. selesai sudah
ke-4 sesi soalan dan Tachiga juga berjaya mendapat 1 bintang. 1 bintang untuk Tachiga. Jom kita bagi tepukan untuk murid-murid di Google Meet. Cikgu boleh tak kongsikan rumusan apa yang telah kita belajar dalam segmen ni, Cikgu? Boleh, Chris. Murid-murid yang berada bersama cikgu dalam talian dan juga yang berada di rumah, perkara yang ingin kita pelajari pada hari ini sebenarnya ialah mengenai integriti. Di mana integriti dalam diri akan melahirkan keluarga yang berintegriti dan diri dan keluarga yang berintegriti akan melahirkan organisasi yang berintegriti yang akhirnya akan menjadi pemangkin kepada pembangunan sesebuah negara yang pesat. Seterusnya, Chris, integriti juga sebenarnya akan melahirkan masyarakat yang mementingkan nilai-nilai murni dalam kehidupan yang tidak akan melakukan sesuatu yang salah dari aspek integriti. Sebagai contoh, perkara yang ingin saya sentuh di sini ialah yang tadi telah saya berikan contoh umpamanya, jelaskanlah cukai pendapatan. Janganlah terima rasuah. Janganlah salah gunakan harta kerajaan. Itu semua berkaitan dengan integriti. Kebaikan anda dengan menjaga integriti sebenarnya akan memakmurkan sesebuah negara ke arah negara yang pesat, aman dan harmoni. Itu dia. Baiklah. Didik TV KPM